أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. سافر مع الأزمان، اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, InsyaAllah yang saya kasihi pengurusi surau, barisan Dewan Kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini insyaAllah kita bincang hikmah yang ke-33, kelebihan hadis yang ke-33, kelebihan bersilaturahim. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun fit Taurati man sarrahu an tatula hayatuhu wa yazdada fi rizqihi falyasir rahimah. Termaktub dalam kitab Taurat, siapa yang suka usianya panjang dan rezekinya bertambah, maka hendaklah menyambung silaturahim. Hadis yang pendek tapi beri makna yang cukup kita faham. Maknanya, kalau kita tengok dalam hidup kita ni, asas yang kita nak apa dia? Pertama, umur panjang. Kedua, rezeki murah atau banyak rezeki. Dapat dua ni seronok-seronok lah. Capur pula tak ada penyakit, maka kita nak sangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, macam mana cara nak dapat rezeki murah, nak dapat umur panjang? Salah satu daripada caranya kena sambung silaturahim. Sambung silaturahim ni insya-Allah. Tengok. Kenapa sambung silaturahim? Kerana dengan sambung silaturahim, sifat doa yang begitu ikhlas terwujud pada keluarga untuk saudara dia. Seorang tu buat baik ke mak dia, menyantuni mak dia, bagi duit kepada mak dia, tolong mak dia angkat tangan, ya Allah, berilah anakku ni baik hidup dunia dan akhirat. Dia tak ada kepentingan apa-apa, tuan-tuan. Dia ikhlas betul-betul. Jadi di situ menunjukkan ekstra doa daripada keluarga tu hebat benar. Yang masalahnya kita duk nampak orang lain, kita terlupa pada keluarga. Ini pun bala, tuan-tuan. Akhir zaman orang tu rapat dengan kawan-kawan dia, maksudnya dok lalu dengan keluarga dipulaukan, dibiarkan, maka di situ satu cara yang tak betul. Hadis ni juga nak gambarkan kepada kita, bila orang tu sambung silaturahim, rezeki dia murah. Macam mana sambung silaturahim? Kita bertemu sekadar buat baik je. Tiap-tiap hari dia telefon, mak apa khabar mak? Apa khabar mak? Semoga mak baik. Itu sejuzuk yang kecil. Sambung silaturahim, orang tak mahu zaman sekarang, orang panggil manis mulut je. Orang yang pandai tu tiba-tiba dia pergi kat mak dia, letak dalam saku mak dia 50 riyal. Senyum mak dia. Ingat 5 riyal 50. Jangan ingat 50 tengok 5. Tu lain. Dia lain, tuan-tuan. Jadi tu cara dia. Tengok berjalan, tahu dah mak tu suka makan Burger King, beli Burger King.
Mak ni kadang-kadang macam tu, ataupun apa-apalah, bukan mana mak, keluarga, santuni. Bukan orang kata bila santuni ni Allah baiknya muluk, tapi iyalah. Tapi yang ni tak, bila dia buat dia baik, dia tolong, dia tak ada kisah. Ini perangai orang baik. Sebab itulah sambung silaturahim ni penting. InsyaAllah kalau orang tu sambung, umurnya panjang, dan rezekinya bertambah. Kita ada sebut dalam buku bab hutang bagaimana cara meraih rezeki. Banyak cara tuan-tuan. Salah satu daripada caranya ialah dengan sedekah. Infak fi sabilillah. Masuk masjid, bagi duit kat masjid. Masa banjir, tolong masa banjir. Ada orang susah, tolong. Tapi bukanlah tolong sampai sengit tubuh kita sendiri pun. Kita jangan tolong orang sehingga orang kena tolong kita. Itu dah hijau. Baik sangat kita tolong orang, jadi kita pun pergi kat surau, tuan-tuan saya ni sebab tolong orang, jadi saya tak ada apa dah, saya minta tolong tuan tolonglah saya, bagilah 1,000 seorang. Kan pelik tu. Dia tolong orang pun 200 je, dia minta 1,000. Jadi cara tu tak kena. Ini pun kena ada cara dalam hidup. Timbang-timbangkan, tengok-tengokkan. Maknanya bukanlah sampai keadaan menyukar dan menyusahkan diri. Buat mengikut kadar kemampuan dan sepatutnya. Jadi ini salah satu. Yang kedua, nak dapatkan, nak raih rezeki, jangan lupa baca suratul Waqiah pada setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surata al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah," atau kama qala. Siapa yang melazimi membaca surah Waqi'ah pada setiap malam, maka Allah tidak mengenakan kepadanya kefakiran. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan sadasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sampai kepada fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau baca betul-betul tak lama, 10 minit tak sampai. Maknanya ni pun salah satu daripada cara. Yang ketiga, Allah murahkan rezeki dengan sebab kita sentiasa qiyamul lail. Bukan salat duha je. Pada otak kita salat duha rezeki murah, betul. Tapi qiyamul lail jauh lebih afdal daripada itu. Sebab itu perjalanan orang soleh zaman dulu, dia tak lupa qiyamul lail. Dia sembahyang. Kita ni memang penat sangat tuan-tuan, kadang-kadang tak apa. Awal lepas main syak sembahyang dulu witir 1 rakaat, selepas daripada sunat-sunat yang lain. Mana ada cara kita boleh buat, insya-Allah. Siapa dia nak macam itu, macam itulah. Kemudian antara cara nak panjang umur, dia banyakkan berbakti pada Tuhan. Dia baca Quran, dia sembahyang, dia tasbih, dia zikir, insya-Allah. Ada dapatan kajian dibuat, orang yang banyak baca Quran, khidmat kat Quran ni umurnya panjang. Banyak dalam sejarah menunjukkan ke arah itu. Jadi boleh juga macam itu. Ini daripada hadis Nabi ajar kepada kita orang nak umur panjang dan nak murah rezeki. Hadis seterusnya, hadis yang ke-34. Daripada sifat Muslim sejati, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya, ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling afdal? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sebenar, orang Islam yang lain ramanya selamat daripada lidahnya, daripada kata-katanya. Maknanya dia orang Islam, orang lain semua ni
selamat daripada kata lidah dia kat orang ni, maki orang tu, pergi tunggu orang ni, pergi sepak orang ni, kita kata buat menyanyi kepada orang Allah, dia selamat, orang lain selamat. Ini orang yang baik. Kalau kita tak boleh memberi manfaat kepada orang, jangan beri mudarat ke orang, cukup. Kalau tak boleh tolong orang, jangan menyusah orang, cukup dah. Tak apalah, tak boleh nak tolong, tak apa, jangan menyusah orang. Lidah tolong tak boleh, menyusah pula. Ini masalah kita. Jadi hak yang afdalnya, dia boleh tolong orang, dia boleh selesai masalah orang. Ini afdal yang banyak tuan-tuan, yang patut kena ada pada kita. Jadi orang Islam sebenar, orang Islam yang lain ramai tu selamat daripada lidah dia. Tuan-tuan nak jaga lidah ni paling payah. Sebab lidah ni dia tak tulang. Allah jadikan lidah ni tuan-tuan ni pelik. Nabi kata, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahul jannah. Siapa boleh jamin untukku dua perkara, nescaya aku jamin untuknya dapat masuk syurga. Dua perkara yang boleh jamin antara dua ken dia dan antara dua peha dia. Jamin antara dua ken dia maknanya jamin lidah dia daripada buat perkara tak baik, cakap yang tak betul. Jamin antara dua pehanya iaitu kemaluan dia. Dia jamin, maksudnya dia tak berzina atau buat perkara yang haram. Maka kata Nabi, aku jamin syurga bagi lidah. Ulama sufi kata, lidah ni Allah jadi pelik. Tak kala kita nak cakap, kita terpaksa menerobos 4 pagar. 4 pagar. Pagar yang pertama bibir atas, yang kedua bibir bawah. Pagar yang kedua gigi atas, dan pagar yang ketiga, yang keempat tu, yang ketiga keempat tu gigi bawah. Boleh tak kita nak cakap kita tutup bibir, tutup gigi, bobok bunyi, tak bunyi jadi orang tak faham. Tengok siapa tu hang jadi tak cukup dengan tu, kadang-kadang lidah tu ulcer pula. Payah lagi nak sebut api cakap juga macam-macam tuan-tuan. Inilah masalah. Sebab itu Makinuddin Al-Asmar, seorang sufi terkenal yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya yang masyhur Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus, telah menyebut antara lain, kata Makinuddin Al-Asmar, ulama kata dia ni tiap hari duk letak batu dalam mulut dia. Jangan ikut tuan-tuan, susah kita tu, telang kan, payah pula. Letak kali dia nak bercakap, baru dia buka, baru dia bercakap. Dan dia akan tengok macam mana dia nak cakap. Sebab itu dia tak cakap banyak. Dia dah cakap banyak, petang tu pula dia akan kira balik, cakap ni banyak ke sikit. Kalau banyak dia bercakap, banyak bukan maksiat, dia audit balik, dia menangis dan istighfar pada Tuhan. Jadi orang macam ni memang jenis macam tu, tak cakap. Sebab itu mereka ni banyak diam. Allah, ini hebat. Orang zaman dulu tu memang hebat. Dia latih diam. Dan bila dia bercakap ada perluasan. Orang pernah tanya Imam Syafi'i satu soalan. Imam Syafi'i diam. Orang tanya dia, kenapa kau tak jawab? Jawab Imam Syafi'i, dia selakah lebih bijak dari kita. Dia kata apa? Saya sedang fikir mana baik saya jawab atau saya tak jawab. Bukan saya fikir nak jawab soalan tu. Soalan tu selesai dah. Tapi mana fikir lagi mana baik cakap dengan tu. Tengok kan, pelik kan? Kita fikir macam mana nak olah jawapan tu. Dia tahu, dia sedang fikir. Maknanya pasal jawab tu dia boleh jawab, tak ada masalah. Tapi tinggal ni mana baik jawab. Kisah lucu lah.
kisah yang tak ada dalam kitab, tapi orang cerita. Pokok ceramah ni kaki ceritanya. Dia cerita, dia kata ada seorang tu masuk kedai, suka tengok burung kuku atau burung titik. Orang Kelantan Terengganu tahulah burung kuku, Kedah pun tahu burung kuku, burung titik. Jadi hak tokel tu kan main kaki burung kuku titik ni, burung tak kuku lagi, dia kuku dah ke bawah. Tu cara dia nak lawang tu kuku. Dia masuk kedai burung kuku banyak, dia tengok, tanya seekor, sebut satu harga mahal. Ya Allah, burung tu bunyi sama tu, kuku, bagus burung tu, mahal tu. Lepas tu dia pun pergi dekat burung yang tak kuku, senyap. Hak ni pula berapa ni? Dah tak bunyi langsung. Hak ni mahal lagi. Allah. Dah berapa hak ni mahal lagi? Hak ni bunyi tak mahal, hak bunyi mahal. Dia kata, hak tak bunyi tu komposer. Hak bunyi tu penyanyi ya, kata. Jadi dia lirik tu jadi mahal tu. Jadi dia senyap tu mahal, tengok tu. Kan pelik tu. Burung senyap tu. Itu sinis, satira ke apa ke. Nak gambarkan kepada kita bahawa kadang-kadang senyap tu bagus. Sebab tu orang zaman dulu kadang-kadang tuan-tuan, kalau Imam Abu Hanifah dia mengajar, dia duduk macam duduk bawah ni. Anak murid ramai-ramai, dia orang tua, dia belunjuk kaki. Mari seorang pakai jubah, pakai serban besar, janggut panjang, duduk depan ni. Dia pun cara perlahan-lahan, cara diplomasi, tarik lahan kaki, duduk sela balik lah. Sebab hormat orang tua, mari duduk depan. Tiba-tiba dia buka soalan. Orang tua ni pun kata, kalau kita duduk atas bukit tinggi, kita masih lagi nampak matahari, kita boleh buka puasa dah. Lalu Imam Abu Hanifah ni belunjuk balik, sebab soalan tu menunjukkan bodoh dia ni. Sebab tu jangan tanya depan ni. Maksudnya, walaupun kita bodoh, tapi buat macam tak bodoh. Ya, kadang-kadang tengok Imam Abu Hanifah ni tahu, kalau soalan ni mu tanya, dia tahu lalu otak mu tak kat mana. Tu jangan main. Orang zaman dulu dia bijak, dia boleh teka, cakap je, tahu lalu mu cerdik bodoh. Jadi akhirnya pakat dia buat lelok bijak, seakan-akan. Jadi tu lidah kena jaga, tangan. Sebab apa dalam hadis ni disebut lidah dulu dan kemudian tangan? Sebab lidah ni dia boleh jarak jauh. Nak maki hamu orang jauh lah tu. Dia duduk di benua Antartika pun boleh kita maki. Tapi kalau nak tumbuk, sekadar dua kaki daripada tangan kita. Paling jauh sikit ke 5 kaki pergi menopak ke arah dia. Jauh tak dia dah nak tumbuk. Jadi tangan ni keterbatasan tu ada, lidah ni tak boleh. Itu dia hebatnya. Tangan ni dia ada berehat, lidah ni payah nak berehat. Dan bahasa yang digunakan cakap ni banyak. Sembang ada, cakap ada, borok ada, buah ada, banyak. Maknanya aktif. Lawak ada, tak lawak ada, macam-macam lah. Tu bahasa. Hadis yang ke-35, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika diberi makanlah, iza utita syai'an min ghairi an tas'al fakul wa tasaddaq. Apabila kamu dikurniakan suatu tanpa meminta, maka makanlah atau bersedekah. Kadang-kadang Allah bagi rezeki kat kita tak payah minta. Kadang-kadang minta tak dapat, kadang-kadang minta baru dapat. Jadi kebetulan kita tak perlu, orang bagi, maka kita makan dan kita sedekah. Kita makan dan kita sedekah. PA perangai comel tu, dia makan dan dia sedekah. Kalau dia rasa nak makan, dia makan. Kalau dia tak rasa makan, dia sedekah. Maknanya dalam Islam, kita boleh beri manfaat kepada orang lain. Kita tak ada apa, orang bagi kat kita, kita sedekah. Kita bagi ada, kita bagi sekadar yang ada.
Alhamdulillah kalau ada fikiran macam tu, sebenarnya banyak kebaikan kita dapat. Banyak sangat kebaikan kita dapat dan banyak sangat laba keuntungan yang kita akan dapat. Inilah perkara yang saya rasa perlu kita fikir dalam merealisasikan apa yang orang bagi kita. Rezeki tuan-tuan, rezeki ni jangan ditolak, tapi jangan ditamak. Ditolak jangan, ditamak pun jangan. Rezeki ni Allah bagi, alhamdulillah. Apa yang kita nak kita bagi, apa yang kita rasa kita perlu kita simpan sebaik. Penting tuan-tuan. Banyak orang kata kita perlu kaya. Jawab dia betul. Tapi kita hubungkan biarlah kaya kita itu menyebabkan kita dilesengkan untuk akhirat Allah. Itu baru ya. Kita kaya, tapi kaya itu menyebabkan kita dapat masuk syurga Allah. Tapi jangan kita kaya membawa leseng ke arah kita dihalang daripada syurga Allah. Ya Allah. Ini rugi tuan-tuan. Hadis yang ke-36, Ukhuwah Islamiyah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahu al-muslim ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Jangan kamu dengki mendengki. Ya Zamillah. Ini sifat bahaya. Aku deki kamu, mu deki aku. Ini begitu parah dalam masyarakat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam Ihya Ulumuddin ada 6 atau 7 sebab menyebabkan orang tu deki. Antaranya nak tunjuk action, takabur, samsik, tak lupa keadaan diri dia, macam-macam. Ini peluang untuk seorang tu berhasad dengki. Jadi dia akan berhasad dengkilah dalam hidup. Ya Sabila, tak percaya itu. Yang kedua, takut orang boleh pintas apa yang dia dapat. Dengki juga. Kerana berebut sesuatu, kerana ujub. Ini semua membawa kepada hasad dengki. Kata Al-Imam Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, dia kata antara rawatan terbaik dalam hasad dengki ni 2 perkara, ilmu dan juga amal. Kita mari sini kita belajar. Kita tekad dalam hati aku nak buang hasad dengki. Kita pun beramal, kita tengok, ini baik, ini penting. Sebab itu jangan berhasad dengki. Ya Zambillah. Bila bertapak, buang, jangan layan. Wala tanajashu, jangan kamu meminta membeli dengan harga yang tinggi bukan dengan tujuan membelinya. Apa makna? Ini tuan-tuan je tengok ada orang jual ubat. Suka kan masa kecil-kecil tengok orang jual ubat. Siapa dia nak belajar ceramah, gilah kat orang jual ubat. Pandai ceramah. Suka dengar, memang sedap dengar cakap. Pijak otak dia. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dia buat. Ni masa saya duduk di Terengganu dulu kecil-kecil kan, rajin pergi pasar Kedapaian ke apa, tengok macam mana orang likung ramai, dia pakat sama-sama dia. Bila dia jual ubat gamak ke apa ke, dia buat apa, tuan-tuan beli, tuan-tuan, harga ni cukup mahal. Dia nak jual harganya RM5 ataupun RM10. Dia kata harga ni sebenarnya RM30. Tapi orang ni kata, tak apalah, saya berani beli RM10. Kawan dia 5 orang berebut pergi beli barang. Bila pakat pergi beli barang ni, orang lain ramai ni terus beli juga, berebut dah. Bila berebut ni, habis barang tersebut. Bila habis barang tersebut, dia pun pergi minum air. Bila minum air kedai, kawan-kawan hok jadi upang hok beli dulu tu pergi sama minum air, beli balik kat dia.
Dia pun jamulah air sama tu. Jadi 5 botol tu kira maknanya boleh jadi modal pula akan datangnya. Tak ada apalah, pulang balik duit. Dia telah mempengaruhi orang lain supaya beli barang dengan harga tu. Tu dipanggil tanajashu. Islam tak boleh. Itu unsur tipu. Dia banyak tuan-tuan taktik ni. Dia banyak ni. Ni cara mudah. Gores dah menang tu saya tak tahu. Tu pun jenis juga kot. Wala tabaghadu. Jangan marah-memarah. Maknanya beci-beci marah. Kau ni marah kau ni. Sifat ni banyak berlaku sekarang. Tak puas hati kau ni, tak puas hati. Siapa dia puas hati tuan-tuan? Dalam hidup ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu di dunia ni tak ada seorang rasa dia puas hati dah. Ji, gaji berapa Ji? Saya 48. Puas hati dah? Dah nak berapa? 84. Syekh hantar berapa? Saya jusasi. Puas hati dah? Apa jusasi? Nak pergi. Begitulah tak puas hati. Sebab Nabi kata bukan isu tu, kalau dapat segunung emas nak segunung lagi. Bukan sekilo, segunung. Segunung ni orang kata makan tu udang galah, apa lagi lobster tiap-tiap hari. Tidur atas udang galah. Tak puas hati lagi. Itu perangai manusia. Kalau nak cerita bab ni memang macam tu. Wala tadabaru. Maka janganlah kamu belakang membelakangi. Apa makna tadabaru? Belakang membelakangi ni buat konspirasi. Dia regu dengan orang ni, dia mari kat ni. Dia kena kat orang ni, dia kena kat orang ni. Sebab untuk dia naik, dia pijak orang ni, pijak orang tu, akhirnya dia dapat. Itu tadabaru. Batu banyak sekarang ni kita kata, bila satu peristiwa berlaku, jangan tengok peristiwa tu, tapi tengok di belakang peristiwa tu semua. Belakang tu ramai orang tak nampak, sebab orang nampak hak zahir. Saya ada satu orang viral kat kita, isu Charlie Hebdo apa benda. Dia tunjuk, dia beri 7 noktah. Satu, kereta apa daripada warna lain kepada warna lain pula. Asal tempat ni ke tempat ni, kenapa hubungan orang ni, dia datangkan 7 syarat. Saya bukan kerja penyiasat, malah nyiasatnya tengok jadi kena orang lain beri faham dulu kat saya satu-satu baru nak kerja tu tak. Tapi dia viral, Allah kata dalam bahasa Arab lah, cari orang yang boleh terjemah. Ya, satu dia bagi. Tengok, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi orang yang pakar, orang yang tahu ni. Baik. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan beli atas beli orang lain. Apa makna beli atas beli orang lain? Orang lain beli dah, dia pergi beli pula. Pak De, Pak Mak nega lembu. Bulan haji nak korban. Dia duk main lembu dia besar, alhamdulillah. Kita pun pergi kat dia. Pak Mak, lembu ni berapa seekor Pak Mak? Pak Mak kata lembu ni tak nak jual. Kalau kurang pada 7 tak mau jual. Oh, Pak Mak. Dan Pak Mak nak berapa? 9. Dalih ke kurang nak korban je, bukan saya nak makan sore, nak bagi orang ramai-ramai. Bincang punya bincang, Pak Mak kata tak apalah, mati 7. Sungguh Pak Mak, sungguh. Hamba beli Pak Mak akak, tapi hamba nak 2 perkara. Pertama, Pak Mak kena simpan dululah, sebab nak tambah macam mana Putrajaya kat Surah Al-Manah mana ada. Yang kedua, hamba bayar separuh dulu, bayar 3,500. Baik, kita pun janji ikat tu, Pak Mak pun okey, kita pun okey. Nak ambil bila? Nak ambil pagi raya ataupun petang sebelum raya. Dekat nak asar ataupun maghrib tu tolong bawa lah rumput ceruk dia seguni letak lalu, sebab pagi esok dah mayang nak melek kata dia. Okey, setuju. 3 hari sebelum semelek, Pak Mak ni datang kata, minta maaf kata dia, Ji, apa dia tak jadi lah nak jual.
Rasa sayang pula, duk main mata ni, sayang pula. Tahu. Ambil alih duit. Dah orang mak dah janji dah ni kita dah nak cari lembu. Allah, minta maaf lah. Sungguh pun. Bini saya kata dah alih, kata tengok lembu kau nak menang ni, kata dia. Lalu dia pulang balik ke duit kita 3,500. Kita pun ambil. Kita pergi kampung sebelah, tengok hal lembu kita nak beli tu, jual orang tu. Kata mau beli tu, Pak Mak, berapa jual? 11,000. Tengok tu. Jadi sebab dia pinta harga, maka Pak Mak tu tarik balik hak apa yang dia nak jual kat kita tu, sebab dia dapat deal lain. Dia pergi kat Pak Mak, nak beli lembu ni besar. Hati jual dah. Jual berapa? 7,000. Mana orang bodoh kan? Orang kejut. Wah, dia pula. Harganya 14. Saya berani beli. Sekarang 12,000. Orang fikir. 7, 12. 7 naik 12. Berapa tu? Lalu dia kata, okey tak apa, you ada. Dia pandailah cara. Itu perangai. Itu dia panggil hak yang salah nombor 1 bukan Pak Mak. Pak Mak tu nombor 2 salah. Hak orang tu kan beli tu, pergi potong tu. Tu dia panggil wala yabi ala bai. Tu tak boleh. Itu bahaya tu. Bila kita deal dengan orang lain, masa tawar offer tak apa. Bila dah deal dan sudah jadi dah beli, bayar pula dah sekarang, tak boleh. Dengan niat nak jual ke orang lain sebab harganya murah, mahal lagi. Baik, tu tak boleh tu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bila jadi hamba Allah yang bersaudara, macam mana sifatnya? Kerana al-muslim akhul muslim, orang Islam tu saudara pada orang Islam. La yazlimuhu wa la yakzibuhu wa la yahkiru. Jangan zalim, jangan dusta, jangan hina. 3 perkara. Berapa ramai orang hina orang, zalim orang, dusta, temberang, nipu pada orang. Banyak sangat. Islam tak mahu semua ni. Hak ni jangan. Tuan-tuan, kita tak tahu orang tu nampak miskin, tapi boleh jadi hati dia jauh lebih baik daripada kita. Zahirnya nampak macam tu. Saya terbaca banyak WhatsApp, banyak orang cerita lah. Betul tak betul? Ni cerita Melayu lah. Cerita seorang tu, perempuan, dia sewa sebuah rumah, bilik lah. Bilik yang disewa tu, sebuah lagi tu, sebelah tu adalah satu keluarga yang papa kedana miskin. Dia tahu. Dia pula kerja macam cikgu ke atau kerani ke, okeylah, alhamdulillah. Dia kerja. Jadi dia sentiasa berhati-hati dengan anak jiran, dengan orang ni sebab tarafnya rendah. Satu malam kebetulan lampu padam. Bila lampu padam, dia ada spare lilin, ada 2, 3 gitu lah. Dia pasang satu lilin, dia tahu. Tiba-tiba anak jiran tu telefon, ketuk pintu rumah dia. Dia serba salah. Makcik, dia pun keluar lah. Ada apa? Makcik ada lilin tau. Dia tanya ada lilin. Kawan tu ada 3 ke 2 lagi. Kau pakai. Makcik tak ada lilin. Makcik tak ada lilin. Sebab dia niat nak pakai. Lalu budak ni pun kata, makcik, rumah saya ada 2 lilin, jadi saya sudah pakai satu. Ni lah, ambil lah makcik satu lagi. Orang panggil kejut beruk kejut aja lagi. Perangnya tu, tengok tu, dia baru muhasabah. Allah kata, kawan tu ada 2, ya dia tu ada sebebang lilin, goyak ada 5-6 batang, goyak ada. Akhirnya malu. Allah, kadang-kadang tengok orang nampak biasa, naif, tapi terasa takut jiran sebelah tak ada apa. Ini perangai baik. Sebab itu kita kadang-kadang payah, tuan-tuan. Baik-baik kita, tapi ramai lagi orang baik pada kita. Hati dia bersih, jiwanya baik.
dia orang yang semayang, dia orang yang soleh. Banyak tuan-tuan sekalian macam tu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi tunjuk takwa sini. Bukan ijtihad depan orang, Syekh hamba orang paling bertakwa. Tak. Saya ni takwa ni Syekh, tengok baju berapa lapis. Dah, takwa bukan saja takwa hati. Selama mana hati tu baik, tu takwa lah. Hati tak baik, masalah. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim alal muslim. Akhahu. Maksudnya sudah memadai seseorang itu dianggap dosa, jahat bila dia hina saudara dia. Kita hina saudara kita. Tuan-tuan, yaumul lana wa yaumun alaina. Hari kita, hari atas. Ada hari kita naik atas, macam roda kadang-kadang duduk atas, kemudian dia jatuh bawah. Yang kita tak tahan ni, kita duduk atas jatuh bawah. Kalau kita daripada bawah naik atas dah apa, tanjak tu lain macam. Tapi bila jatuh, saya kenal ramai orang, kawan-kawan, sahabat yang cuba nak kawan dengan saya. Macam saya contoh orang Syria. Saya tanya background dia di Syria, orang kaya. Tapi mari sini 100 riyal sebulan seminggu pun tak dapat. Ihsan. Kesian. Allah. Doktor, apa doktor nak saya boleh tolong. Apa benda tak apa. Allah. Sedangkan bila dibaca rekod hidup dia, bila kita tanya, ya Allah, mewahnya sana. Macam kita lah, duduk di Bandar Damsyik kot, ibarat macam duduk KL lah ibarat. Tapi mungkin kurang sikit lah dari segi ekonominya. Tapi itu keadaan. Jadi jangan kita hina saudara kita. Orang Islam dengan orang Islam haram darah dia, pergi bunuh tak boleh. Wa maluhu, dia ambil harta dia tak boleh. Wa irduhu, maruah dia pun tak boleh. Kena jaga tuan-tuan. Betul kawan-kawan kita tengok yang kena musibah banjir, susah. Tapi bukan maknanya mereka susah selama-lamanya. Dan boleh jadi hari lain kita pula susah. Hari lain kita pula susah. Jadi iaitu kita sentiasa waspada, tolong sekadar yang ada. Jangan takabur, jangan hina manusia yang lain. Baik. 37. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bab bersederhana, ayyuhan nas alaikum bil qasdi fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Hai manusia, hendaklah kamu bersederhana, sesungguhnya Allah tak jemu sehingga kamu jemu. Ni dalam ibadah. Dalam ibadah ni jangan kita ni lebih berdoa lalu. Zaman sekarang ni tak ada, yang banyaknya kurang berdoa lalu. Jadi betul lah, tapi nak cerita orang zaman dulu macam tu. Jangan lebih berdoa lalu. La taghlu fi dinikum, jangan melampau. Kita dengar seorang tok guru, kita tengok dia alim, dia soleh, dia kuat mayang kita. Saya bercadang nak semayang kuat, nak ibadat kuat, nak buat seterbaik. Kita pun malam balik kunci bilik seorang, Allah Akbar, semayang sampai pukul 5 pagi. Mayang insaf. Kemudian semayang subuh, tidur, puasa pula itu. Puasa, bangun semayang duha, buat 12. Sebelum ada tu dah rajin buat pun, tapi orang baca tu paling afdal 12. Ada kau kata 8 tu tak pernah buat 12. Semangat mayang, baca Quran, petang baca, pagi baca, sehari boleh 10 juzuk. Mayang baca, ngaji, malam esok buat pula, malam lusa buat pula. 3 hari 3 malam buat. Masuk hari keempat, qadha semua semayang, tidur letih.
Itu sebab apa? Kisnya melampau sangat. Tuan-tuan, naik kereta pakai gear 5 lalu, bawa kereta. Dia kena gear 1 dulu, 2, 3. Sekarang ni automatik tu lainlah, tapi maknanya dia kena ikut peraturan. Orang tu lebih, macam mana cara dia dapat lebih tu? Dia telah melalui fasa-fasa nikah. Dia tak boleh mari naik taketah lalu. Tak boleh. Kita ni kaki main badminton, lama dah tak main, tapi geram sangat bila tengok Chong Wei pun nak menang. Jadi kita pun nak main. Sewa dewan teboh. Umur 45 dah. Berlari gini. Akhirnya heart attack rebah. Tengah nak teboh tu, la ilaha illallah, mati. Sebab tak boleh. Kawan tu tiap-tiap hari duk mainnya. Kita ni baru nak start. Mana jadi macam tu. Sebab itu dalam ibadat itu juga, Nabi tak mau terus naik lalu, perlahan-lahan buat. Itu cara Islam. Satu hari Nabi masuk masjid dengan rumah Nabi sebelah-sebelah je. Nabi tengok ada satu tali terentang. Tali antara tiang dengan tiang, dia tali 3 kaki daripada bawah, 3 kaki naik, macam lebih kurang macam tu lah. Kita sikit lagi. Jadi bila nampak tali ni tuan-tuan, Nabi tanya, tali apa ni? Mereka kata ini tali Zainab. Zainab tu isteri Nabi. Ini tali Zainab. Dah Zainab buat apa dia? Zainab ni tiap-tiap malam mayang, main sunat. Bila dah mayang terlalu banyak, dia letih. Bila dia letih, dia nak bangun, dia pauk pada tali tu untuk buat gaguh. Nabi kata kerak tali tu. Lalu Nabi kata, innallaha la yamal hatta tamal. Allah tak jemu sehingga kamu jemu. Kita buat ni ada hak. Jadi kalau betul tak, Islam tak suka macam tu. Sebab hak ni banyak. Satu hari Salmanul Farisi telah pergi ziarah sahabat dia, saudara dia yang Nabi persaudarakan dia, Abu Darda. Sampai rumah Abu Darda, tengok tanya bini Abu Darda, macam mana Abu Darda wahai Ummu Darda? Dia kata, Abu Darda ni lelaki akhirat, berat. Laki bini tu kata berat. Siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Tak ada bersama aku rasa ibadat, zikir. Akhirat sungguh dah. Salman kata tak apa. Dia pun pergi rumah Abu Darda. Dia kata, ya Abu Darda, boleh tak saya nak tumpang tidur rumah? Boleh. Sebab Datuk ni dia akan mikir bila ada orang nak tumpang tu pahala. Sebab itu tetamu wajib dihormati. Dia okey, boleh. Waktu malam zaman dulu, tuan rumah dengan tetamu tidur sama. Macam zaman arwah atuk nyang kita di rumah, kita tengok bila ada orang mari, dia tidur di luar rumah tu, dia tidur 2 orang lah. Ambil tikar kuang, bata-bata, dia tidur lah. Dia buat sampai tengah malam, bini dia tidur dalam bilik tu. Dia, itu cara zaman dulu. Jadi Abu Darda kata, ya Salman, kau tidur dulu lah, hamba nak mayang. Salman tahu dah. Salman kata, kalau awak dah tidur, hamba dah tidur juga. Dia kata, tak apa, tidur lah. Kawan pun tidur, dan tidur sungguh. Tak boleh dah nak berhenti je. Capur letih pula, tidur semua. Bila sampai waktu pagi, Ummu Darda masak. Dia kata, makan. Ni sarapan. Dia kata, hamba tak makan kalau awak dah makan. Jadi dia terpaksa buka puasa sunat dia. Makan juga. Dah makan banyak pula puasa dia tu. Tapi nak makan saya. Perbuatan tu menyebabkan dia rasa Salman ni mengganggu ibadat dia.
Dia pergi lapor kat Rasulullah. Ya Allah, mak ni mari susah aku. Berat benar. Dia ajak kita tidur. Kan kita ajak semayang. Zaman dulu ajak tidur no. Lebihnya orang zaman dulu. Lalu Nabi bersabda. Nabi kata apa? Inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kullazi haqqin haqqa. Untuk Tuhanmu ada hak. Untuk diri kamu pun ada hak. Untuk keluarga kamu pun ada hak. Maka berilah hak itu akan hak masing-masing. Tengok. Tuan-tuan tengok macam mana. Tuan-tuan, kata Al-Banna, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang kita kena bawa lebih banyak daripada masa yang kita miliki. Jadi pandai-pandailah timbang. Kita bukan 24 jam sembahyang, bukan 24 jam ibadat, tetapi kehidupan itu menjadikan ia sebagai ibadat untuk kita apabila nawaitu betul dan pelaksanaan. Sebab itu saya suka tekankan, makna Islam sebenar ni semua orang kata okey. Makna Islam sebenar ni semua orang kata okey. Ada tak kita pergi rumah seorang tu, kita kagum dia, ya Allah hebatnya Datuk ni. Lalu isteri kita pun bertemulah isteri dia. Dia kata, isteri kita kata, bagus suami aku, bagus. Depan orang jalan semua pijak dah mati. Bagus. Nampak solehnya, pergi masjid, pergi surah Al-Manah tu tiap-tiap malam. Bagus. Pegang zikir semua. Allah, Allah. Bini ni bengkel. Bagus, bagus. Suami saya bagus. Mana tak bagus? Cuma akhir sekali sebut tapi habis syarah lalu. Perangai Tuhan saja yang tahu. Semua satu tengok. Pada pandangan orang lain bagus dah, tapi sebenarnya tak bagus lagi. Sebab itu bila orang bagus ni tuan-tuan, semua orang ni bagus. Orang ni dia bagus, waktu ni dia bagus, ayam hak dia bela pun dia bagus, pokok keledek dia tanam pun dia bagus, kereta dia pun dia bagus, orang ni pun dia bagus semua. Tapi bukanlah mana dia tumpu menyebabkan dia abai yang lain. Yang ni masalah kita. Dari segi itu kita banyak pengabaian. Akhirnya kita abaikan yang ni balik. Yang ni paling payah. Yang ni paling payah. Ada orang tu orang panggil family man. Oh, keluarga je. Kuat sangat keluarga, tak jaga masjid. Keluarga lebih. Dia makan siaran keluarga. Keluarga semua ni pergi alam anda dengan keluarga. Baik, tu aja ada ni keluarga ni, kita ni kena sayang keluarga gini-gini. Oh, bagusnya. Tapi surah nak nampak muka. Tak betul. Ni surah je. Surah je, surah je. Masalah ni. Sebab itu kita kata hak ni, hak itu makna Islam. Walaupun kita buat semua, kita masih lagi kurang banyak. Sebetulnya kalau kita abai banyak, lagilah kurang banyak. Di situlah penting kita alaikum bil qasdi, kena sederhana. Yang ni sederhana, yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey. Nak jadi macam tu, barulah okey sebenar. Saya rasa sekadar itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.